Mulanya tak nak masuk IPG, tapi lepas tu dah kena paksa kan masuk juga. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Julian Sembang. Terima kasih kepada anda yang menyokong, teruskan like, share dan subscribe. Untuk video kali ini saya akan bersembang dengan anda bakal guru ataupun calon-calon lepasan SPM tentang pengalaman saya sendiri, bukan pengalaman orang lain, bukan cerita tentang orang lain, iaitu tentang pengalaman kenapa memilih IPG untuk melanjutkan pelajaran ke IPT, Institut Pengajian Tinggi, okey, berbanding yang lain. Okey, saya tidak akan compare ataupun tidak akan katakan ni tak bagus, tidak. Saya hanya akan fokus kepada pengalaman saya, kenapa saya pilih IPG. Selebihnya anda nilai sendiri nak masuk ke IPT yang mana. Okey, saya lepasan SPM 2006, so 2007 habis SPM, tak ada buat apa. Jadi lepas tu, apa yang saya boleh buat adalah cari nak isi masuk mana, apply mana kan. So saya pun ikutlah kawan-kawan. Kita apply matrik, apply politeknik, apply UPU, beli nombor PIN apa semua kan. So tawaran yang saya terima adalah matrik, masa tu program 2 tahun, politeknik, diploma kejuruteraan awam, dan saya tak dapat UPU dan saya dapat IPG. Itu antara yang saya dapat pada waktu tu. Okey, jadi pada waktu tu saya masih tercari-cari ke mana arah nak pergi mana kan. So atas dorongan dan sokongan daripada keluarga mak saya terutamanya dan kakak saya, mak dan kakak saya ni cikgu. So dorongan dan sokongan tu dia kata masuk IPG sebab ada beberapa kelebihan yang akan saya kongsikan nanti. Okey, so ceritanya lepas tu saya pergi kepada interview IPG. Masa interview tu penemu-penemu tanya saya, kenapa awak pilih IPG? So saya cakap sebab saya nak bekerja sebagai seorang guru dan juga minat untuk menjadi seorang guru pada waktu tu. Dan hari yang sama saya interview IPG adalah sebenarnya sepatutnya saya lapor diri matrik. So saya nyatakan juga dalam temuduga tu, dan penemuduga tanya saya, kenapa tak masuk matrik? Kenapa tak masuk IPG? So saya cakap terus terang, jujur saya katakan masa tu, matrik bukanlah minat, dan bila saya masuk matrik, saya tak tahu lagi arah saya ke mana. Jadi saya cakap saya nak masuk ke IPG dan khusus terus saya boleh fokus untuk menjadi seorang guru. So itu dah sedikit tentang pengalaman saya. Okey, so kenapa saya memilih IPG? Yang pertama adalah kerana mendapat allowance. Okey, berbanding dengan institut IPT yang lain, korang semua tidak diberikan allowance. Korang semua terpaksa membuat pinjaman dengan PTPTN, MARA ataupun sebagainya kan. Tetapi pada waktu tu saya pun masuk politeknik. Saya dah masuk politeknik seminggu. Okey, sempatlah minggu orientasi di Politeknik Shah Alam selama seminggu. Kemudian atas dipujuk dan dipaksa, dipujuk oleh mak dan kakak saya, kata fikir baik-baik, masuk IPG dan sebagainya. So saya keluar daripada politeknik selepas seminggu tu, terus daftar ke IPG. Dan bila saya masuk, ya memang banyak manfaat dia yang saya dapat. Okey, antaranya itulah dapat allowance. Saya tidak perlu buat pinjaman. Habis pengajian saya tidak ada hutang pinjaman. Saya tak perlu bayar balik. Okey, saya dapat allowance masa zaman saya tu 1 bulan RM700. So 1 sem saya boleh dapat RM4,200 pada zaman tu. Sekarang allowance sudah berkurangan, mungkin RM400 1 bulan. Okey, saya tak pasti sekarang punya berapa, tapi masih ada allowance, tapi sudah pun berkurangan. Masa zaman saya juga ada allowance buku, dapat voucher buku, kemudian kita ada allowance praktikum pada waktu tu. Okay, kita pergi praktikal dan sebagainya, kita dapat allowance pada waktu tu. Sekarang saya rasa dah berubah. Okay, itu antara kelebihan yang pertama, dapat allowance. Kita tidak perlukan membuat pinjaman, kita tidak perlu meminta-minta pada ibu bapa. Yang penting kita manage duit kita. Sebagai seorang student, RM700 sebulan cukup. Okey, kelebihan yang kedua adalah antara dia peluang pekerjaan. Okey, sebagai pengalaman lah kan, sebab saya anak yang keempat, atas saya ada kakak, abang yang telah pun berkongsi pengalaman mereka mengambil kos lain di IPT lain, yang mana katakan masuk IPG ni ada peluang pekerjaan. Memang dah ada sekolah dah tunggu cikgu baru kan, berbanding dengan keluaran
IPT lain yang kena minta kerja dan kesannya mungkin menjadi lambakan pemegang-pemegang degree yang tidak ada kerja. Berbanding IPG memang kita dah ada kerja. Kita habis sahaja daripada IPG, kita akan temuduga SPP. Lepas temuduga SPP, posting lah terus. Ada juga beberapa kawan yang tak lepas temuduga SPP ni sangkut, tapi tahun kemudiannya mereka dipanggil lagi sekali untuk temuduga SPP bersama dengan batch-batch junior. So, still dapat peluang pekerjaan. Okay, jadi saya tidak menunggu lama untuk mendapat pekerjaan. Habis grad 2012, batch saya ni agak lama untuk posting. Biasanya bulan 1, bulan 2 tu dah ada batch posting. Habis grad bulan 12, tahun 2012, kami tidak posting sampai bulan 7. Antara kesnya pada waktu tu adalah kita ada pilihan raya dan juga kes Lahad Datu Sabah. Okey, so mungkin itu kes tu yang menyebabkan drag kami punya batch ni untuk posting. So, interview SPP, kemudian tak lama lepas tu kami posting bulan 7, 2013. Okey, itu adalah first posting saya. Dan bila posting tu, dapatlah kerja masing-masing kan. So peluang pekerjaan sekiranya masuk ke IPG insya-Allah ada. Sekiranya anda lulus berjaya, kemudian interview SPP, ada interview tu lulus dan sebagainya, terus posting, terus masuk ke alam pekerjaan, dan insya-Allah tidak ada sangat tipis lah peluang untuk anda gagal ataupun tidak ada peluang pekerjaan. Dan seperti juga baru-baru ni kita telah melaksanakan PKP dan sebagainya. Ada beberapa pekerjaan yang kita dengar terpaksa dibuang, dihentikan, dipotong gaji. Tapi Alhamdulillah bidang pendidikan tidak terjejas. Yang mana bidang pendidikan boleh terus bekerja, boleh melaksanakan pekerjaan secara online. Dan Alhamdulillah tidak ada guru-guru yang diberhentikan, tidak ada guru-guru yang dipotong gaji. Jadi itu adalah antara kelebihan sekiranya kita masuk ke IPG dan terus posting pekerjaan. Kita punya pekerjaan ni insya-Allah masih boleh bekerja. Jadi itulah antara kelebihannya. Jadi kelebihan yang ketiga adalah masuk ke IPG, anda akan diberi latihan yang khusus dan cukup untuk menjadi seorang guru. Sebab apa? Anda akan belajar pedagogi, macam mana nak mengajar, ilmu pendidikan. Anda akan diajar co-curriculum, mengendalikan sukan, mengendalikan merentas desa ataupun masa tu dipanggil larian mesra. Anda akan diajar penulisan buku, RPH maksud saya, penulisan rancangan pengajaran. Anda akan diajar pengurusan dan sebagainya lah untuk mengendalikan sukan, co-curriculum dan sebagainya. Berbanding dengan IPT lain yang apabila saya berjumpa semasa praktikum dan sebagainya, bila kita katakan korang ada koko tak? Ada tak buat penakap, BSM, pengurusan semua? Mereka tidak ada. Okey, mereka tidak ada. So mereka adalah degree pendidikan. Mereka bukan degree perguruan. Kalau IPG degree perguruan, memang khusus untuk menjadi guru. Okey, bila degree pendidikan, bila kita tanya korang ada koko tak? Sebab tu bila praktikum, ada antara mereka yang kurang tahu, bukan tak tahu, kurang tahu untuk mengendalikan co-curriculum. Tapi banding dengan IPG, sukan co-curriculum, insya-Allah lah, alhamdulillah lah, benda tu ada diterapkan dalam IPG. Kalau korang tak ponteng kelas lah, tak ponteng dia punya percubaan tu, ada, korang akan belajar benda tu dalam IPG. So itulah serba sedikit. Apabila kita keluar, kita boleh adapt. Mungkin setahun dua tu kita ambil masa untuk melaksanakan dalam dunia sebenar, dunia pekerjaan sebenar. Tapi lama-lama kita akan dapat apa yang kita belajar tu dapat dipraktikkan dalam alam pekerjaan yang sebenar. Jadi untuk menjadi guru, IPG adalah tempatnya. Okey, jadi itu sahaja 3 kelebihan sekiranya masuk ke IPG. Yang pertama, anda akan mendapat allowance, tidak perlu buat pinjaman. Keluar saja habis belajar, anda tidak ada hutang. Yang kedua, insya-Allah ada peluang pekerjaan. Dan yang ketiga, insya-Allah anda akan mendapat ilmu untuk menjadi seorang guru tu cukup di IPG. Tapi ilmu sebenarnya adalah bila dah bekerja nanti, cabaran dia lebih lah kan. Okey, so saya tidak comparekan dengan IPT lain. IPT lain memang ada kelebihan masing-masing. Masing-masing ada kelebihan, ada peluang pekerjaan, ada latihan khusus untuk kos dan pengajian lain-lain. So kalau anda nilai sendiri, anda nak ke mana arah anda. Kalau anda minat kepada bidang kejuruteraan, ambillah IPT lain, kejuruteraan, fokus pada bidang tu. InsyaAllah anda akan dapat kerja, anda akan dipermudahkan segalanya. Tapi sekiranya anda khusus untuk menjadi guru, insyaAllah dengan penerangan saya tadi, semoga mendapat sedikit manfaat bagi anda. Dan mudah-mudahan bagi calon-calon yang lepasan SPM ni dapat
sedikit sebanyak impak positif sekiranya anda terpilih ke IPG nanti. Jadi kepada semua, yang penting adalah fikir ke mana arah tuju anda. Jangan stick fokus pada satu. Nanti satu ni tak dapat, yang lain ni kita tak apply pun, rugi kan. So apply semua. Macam saya cerita tadi, saya ada matrik politeknik, saya tak tahu lagi arah ke mana. Sebab lepasan SPM ni kita masih tercari-cari. Kadang-kadang kita nak kerja yang famous. Sebab masa dulu-dulu pun kawan kata, alah cikgu je kan. Kita nak kerja yang famous. Tapi sebenarnya bila dah bekerja, kita kena fikirkan peluang pekerjaan tu sendiri sebenarnya. Jadi kepada anda, cari arah tuju kerjaya anda, kerjaya anda nanti. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton. Itu saja untuk kali ini. Tunggu pada video-video saya yang akan datang. Teruskan like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.